KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Muhsin ucapkan kepada murid-murid di rumah. Apa khabar? Abang Muhsin harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga yang paling penting bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, anda bersama Abang Muhsin dalam slot menengah rendah Didik TV KPM. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, paling penting Abang Muhsin nak ingatkan, kita kena sentiasalah menjaga SOP. Sebab apa? Kita belum menang. Jangan suka sangat. Contohnya, kita pakai pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dan mulut kita dengan rapi. Kemudian, jaga jarak kita sekurang-kurangnya berapa meter? 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin cuci tangan menggunakan sabun. Dan juga kalau tak ada sabun, pastikan anda ada gel sanitasi tangan di dalam beg atau di mana sahaja anda berada. Penting. Baiklah, bersama Abang Muhsin hari ini kita ada Cikgu Ismail dan Cikgu Sarifah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Muhsin. Sihat Cikgu hari ini? Alhamdulillah. Macam mana perjalanan sampai ke studio Cikgu? Alhamdulillah, pada pagi ini je suasana jalan yang tak jam lah. Alhamdulillah. Dipermudahkan ya? Ya. Okey, baik Cikgu. Tadi saya dah ingatkan para murid-murid untuk sanitasi tangan. Elok sekiranya kita mulakan dulu Cikgu. Okey. Sambil-sambil kita sana, saya paskan kepada Cikgu ya. Okey, silakan Cikgu. Baik, saya. Bukan apa, penting untuk kita sentiasa sanitasi tangan supaya kita berada di studio dalam keadaan yang selamat. Kalau anda boleh lihat, penjarakan sosial di antara saya dan juga Cikgu terjaga. Baiklah Cikgu, saya nak tanyalah Cikgu, apakah kaitan video gimmick tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini? Okey, terima kasih Muhsin. Sebelum saya nak membuat kaitan, saya tanya Muhsin dulu. Apa yang Muhsin faham tentang video yang Muhsin lihat sebentar tadi? Kalau dah Cikgu, kita tanya dia, Cikgu tanya kita balik. Okey Cikgu, apa yang saya faham tentang video tadi? Saya tengok ada rumah lama, ada rumah baru, ada basikal lama, basikal baru. Dari segi reka bentuk rumah baru dan rumah lama berbeza. Mungkin fungsinya juga berbeza. Reka bentuk Cikgu yang saya boleh nampak berbeza. Perkataan tu yang Cikgu nak dengar, iaitu reka bentuk. So, apa yang Cikgu nak sampaikan pada hari ini adalah tentang tajuk kita, iaitu dalam dunia reka bentuk. Okey, di mana dunia reka bentuk hari ini kita akan belajar. Yang pertama sekali kita akan mentarifkan
tajuk kita iaitu reka bentuk dan teknologi. Yang kedua, kita akan mengenal pasti elemen dan juga menjelaskan prinsip. Dan yang seterusnya, kita akan mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam kita mereka bentuk satu objek pada hari ini. Baiklah Cikgu Sarifah, apakah perkongsian yang akan kita kongsikan untuk pembelajaran hari ini dengan murid-murid di rumah Cikgu? Okey, hari ini murid-murid di rumah boleh ikut apa yang aktiviti yang kita lakukan di studio pada hari ini. Cikgu harapkan semua murid-murid akan dapat mengikuti kaedah aktiviti yang dijalankan mengikut elemen dan juga prinsip yang akan dijelaskan nanti. Itu dia. Bella Cikgu, saya nak tanya Cikgu tadi. Tapi Cikgu dah tanya saya dulu Cikgu. Saya nak tanya Cikgu, mengapa reka bentuk ni penting sangat dalam kehidupan harian manusia Cikgu? Okey, terima kasih Muhsin. Ya, Cikgu. Okey, reka bentuk ni penting dalam kehidupan manusia ni kerana dia hendak memenuhi keperluan dan kehendak manusia itu sendiri. Kita tahu keperluan dan kehendak manusia ni sentiasa berubah-ubah. Itu kepentingan reka bentuk. Kalau daripada jawapan Cikgu Sarifah pula? Okey, kepentingan reka bentuk kepada manusia. Manusia setiap hari ada teknologi yang akan teknologi sentiasa berubah. Betul. Jadi di situlah pentingnya perubahan reka bentuk bergantung kepada teknologi semasa. Okay, jadi murid-murid perlu explore lah, perlu teroka perkara ini dari segi reka bentuk dan teknologi yang digunakan dalam kehidupan seharian untuk memudahkan memudahkan aktiviti harian. Baiklah Cikgu Ismail, saya nak tanya Cikgu, apakah standard pembelajaran kita pada hari ini Cikgu? Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini, seperti mana yang terdapat pada paparan kita, iaitu yang pertama sekali kita akan mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Okey, yang kedua kita akan mengenal pasti elemen reka bentuk. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan prinsip reka bentuk itu. Dan yang terakhir sekali, kita dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek. Itu dia standard pembelajaran kita untuk hari ini. Dan pastinya saya dan juga murid-murid di rumah tak sabar. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika kembali selepas ini di slot Menengah Rendah Didik TV KPM. KPM. Hai, bertemu kembali bersama saya Mohsin Nazli dalam slot Menengah Rendah. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Ismail dan juga Cikgu Sarifah. Baiklah Cikgu, silakan Cikgu teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Sebab apa? Murid-murid kat rumah bersemangat Cikgu. Okey, baik Mohsin, bersemangat. Okey Mohsin, sekarang ni Cikgu teruskan lagi dengan definisi dahulu. Okey, definisi reka bentuk dan teknologi. Kalau kita lihat definisi reka bentuk dan teknologi, kita lihat dahulu definisi reka bentuk, iaitu takrif reka bentuk ialah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Manakala takrif teknologi pula adalah teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Okey, dan takrif reka bentuk dan teknologi yang kita nak kenal hari ini, yang kita nak tahu hari ini adalah reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okey, itu Mohsin. Itu dia. Itu dia. Definisi reka bentuk. Definisi reka bentuk. Okey, faham Cikgu.
Baiklah cikgu, teruskan. Okey, kita lihatlah. Okey, Evolusi reka bentuk. Evolusi reka bentuk, kalau kita lihat daripada zaman dulu, tengok alat komunikasi. Okey, kalau kita lihat dekat slide kita, alat komunikasi daripada dulu sehingga sekarang, bentuk dia berubah dan juga teknologi dia juga berubah. Kalau dulu besar cikgu, Ya, ada dekat betul. satu-satu tempat sahaja kalau kita nak menggunakan. Tapi sekarang ni dalam kocek seluas sahaja, kita boleh menghubungi sesiapa di mana sahaja. Betul, macam Mohsin. iklan dah cikgu. Ya, betul. Tapi Mohsin, Ya. Mohsin kena tahulah reka bentuk ni bukan terhadap produk saja. Ada satu lagi. So mari kita lihat. Okey, bidang reka bentuk ni terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sekali adalah konkret, reka bentuk konkret, dan yang kedua adalah abstrak. Okey, reka bentuk konkret ni produk yang dapat dilihat dan dipegang. Okey, produk yang dapat dilihat dan dipegang contohnya teknologi, peralatan, mesin, seni, masakan, seramik, alat musik. Okey, ni contoh. Okey, ni contoh. Ini adalah reka bentuk konkret. Kita boleh lihat dan kita boleh pegang. Pegang, betul. Okey, dan yang kedua adalah reka bentuk abstrak. Kalau kita lihat dekat sini, reka bentuk abstrak adalah melibatkan perkhidmatan, iaitu pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran. Kemudian kalau bidang komunikasi, pengiklanan, atur cara dan persuratan. Kita dapat lihat tapi kita tak boleh pegang. Macam komunikasi kan, dapat lihat tapi tak boleh nak pegang. Faham? Okey, itu dia. Kemudian cikgu, saya dengar cikgu ada soalan untuk saya ya? Soalan untuk Mohsin. Sebab cikgu daripada awal, Ya, belum betul. mula lagi cikgu dah mula bagi bertanya-tanya soalan. kepada saya. Depan Mohsin tu ada apa? Cuba Mana Mohsin cikgu? pegang. Tu yang atas easel tu. Ini dia. Ini cikgu. Ini ke? Ya, betul. Elemen reka bentuk cikgu. Elemen reka bentuk. Mohsin faham tak itu? Kalau saya tengok cikgu ada 7. Ada garisan, ruang, rupa, tapi cikgu saya kurang faham lah cikgu. Okey. Sebab itu saya ada cikgu dekat sini untuk tolong saya. Sebelum kita nak meneruskan dengan elemen tersebut, okey, saya nak Mohsin jawab dulu soalan saya. Sebab tadi Mohsin nak bertanya saya soalan kan. Sekarang ni saya tanya soalan kepada Mohsin. Okey, Mohsin lihat soalan yang cikgu nak bagikan. Nak tengok Mohsin fokus ke tak fokus? Okey cikgu. Okey, reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan. Cikgu tinggalkan tempat kosong. Tentang penyusunan, tinggalkan tempat kosong secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan tempat kosong. Pilihan jawapan ada di sebelah atas. Okey. Okey, Mohsin boleh tulis dekat atas Kertas cikgu atas kertas tersebut. Okey. Jawapan dia. Saya perlukan marker. Ini markernya cikgu. Marker dalam tu pun ada. Ini dia cikgu. Bukan, ini depan. Tak Itu. nampak cikgu tersorok pula. Ya. Okey, saya gunakan warna biru. Okey. Nombor 1, reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan. Okey. 1. Saya terus tulis 3 jawapan je cikgu. Ya, terus tulis jawapan saja Mohsin. Okey. Jawapan nombor 2. Dan kemudian jawapan nombor 3. Okey. Mungkin murid-murid dekat rumah pun boleh cuba jawab juga cikgu kan? Ya, betul. Murid-murid dekat rumah pun boleh cuba menjawab kita tengok. soalan tersebut. Abang Mohsin betul ke? Murid-murid kat rumah betul? Okey. Kalau bagus, Jawapan dia perlu dua-dua diangkat lah Mohsin. Okey, saya angkat ya. Okey, tunjuk dekat. Ini murid-murid jawapannya. Saya bacakan cikgu. Reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okey. Betul Okey, cikgu? betul tak Cikgu Syarifah? Betul. Alamak, betul ke cikgu? Sangat betul jawapan itu. Okey, terima kasih Mohsin. Sangat okey. betul jawapan dia. Kalau kat sini ada 3 jawapan cikgu. Jadi saya dapat 3 so cikgu markah. bagi 3 bintang. 3 bintang. Okey. Satu jawapan, 1 bintang. Okey, saya nak kumpul banyak lagi ni. Okey, Mohsin boleh terima mula kasih. kumpul bintang Okey. Okey. Okey Mohsin, boleh Ya. kita teruskan lagi? Boleh, silakan cikgu. Tentang elemen tadi kan yang Mohsin lihat garisan, rupa, bentuk. Okey, sekarang ni cikgu nak terangkan kepada Mohsin, elemen reka bentuk ni adalah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lakaran atau lukisan. Okey, antaranya ada 7 iaitu garisan, rupa, bentuk, tekstur, warna, saiz dan ruang. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, garisan merupakan cantuman satu siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey?
Iaitu yang pertama sekali, garisan dapat membahagikan dua ruang kawasan. Yang kedua, menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Yang ketiga, menunjukkan perhubungan antara elemen. Yang keempat, mewakili ketegangan antara dua titik. Okey, kalau yang kedua kita tengok menunjukkan pergerakan arah atau aliran ni, kita selalu dapat lihat dekat mana, Muhsin? Dekat jalan raya je. Ya, betul Muhsin, dekat ada jalan. papan-papan tanda. Dekat jalan raya. Okey, seterusnya tentang garisan lagi. Garisan juga menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Kemudian yang keenam, menunjukkan keseimbangan. Yang ketujuh, menunjukkan daya gerakan yang dinamik. Yang ke-8, mewakili gerakan dan tenaga yang padu. Dan yang terakhir sekali, menunjukkan objek itu dekat ataupun jauh. Kalau garisan itu tebal, dia akan menunjukkan objek itu lebih dekat. Kalau garisan itu lebih nipis, akan menunjukkan objek itu lebih jauh, cikgu. Pandai Muhsin. Okey, seterusnya yang kedua, iaitu rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Mempunyai permukaan yang rata, iaitu dua dimensi, tidak berjisip, hanya mempunyai luas. Terdapat dua jenis rupa, iaitu geometri dan organik. Rupa geometri lebih kepada rupa yang mempunyai sudut dan penjuru. Macam ni. Okey, ini adalah rupa geometri. Rupa organik macam mana, Muhsin? Agak-agak Muhsin lah. Kalau geometri ada penjuru. Okey. Saya cuba ya, cikgu. Ya, Salah boleh. betulkan dia. Jangan tolak bintang saya. Okey. Kalau organik, tak ada bucu, cikgu. Tak ada bucu. Okey, betul kita lihat. Okey, betul. Rupa organik mempunyai permukaan yang bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Seperti daun, bunga. Macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi. Okey, yang ketiga, bentuk ialah objek yang mempunyai ruang dan isi padu serta lebih daripada satu permukaan. Objek yang boleh dilihat dan dipegang dinamakan sebagai bentuk konkret. Manakala bentuk yang kelihatan seperti tiga dimensi dinamakan bentuk ilusi ataupun gambaran. Seterusnya, Muhsin, yang keempat, tekstur. Merupakan satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Tekstur dapat dilihat melalui penglihatan. Betul lah? Melalui penglihatan kita dapat lihat tekstur tu, dan juga boleh dirasai melalui sentuhan seperti licin, kasar, kesat, lembut dan lain lagi. Contohnya macam pada baju yang kita pakai, Ya, betul betul. kan? Okey, macam kasut. Kalau berkilat tu, kita nampak itu Licin. Ya, betul. Okey, seterusnya, Muhsin, yang kelima, warna. Kesan yang terhasil daripada pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Kesan yang diberikan ialah secara langsung kepada mata, emosi dan psikologi kepada orang yang melihatnya. Terbahagi kepada tiga kumpulan, iaitu warna asas, warna sekunder dan warna tetil. Okey, cikgu, saya ada soalan, cikgu. Soalan pula, bila Muhsin. sebut pasal warna kan, saya macam nampak menarik. Cikgu, warna ni kita ada dua kelas warna, cikgu, kan? Ya, betul. Warna panas dan juga warna sejuk, cikgu. Ya, betul. Apa beza? Maksud saya, apa fungsi warna sejuk dan juga fungsi warna panas? Okey, fungsi warna panas kita akan nampak satu suasana tu lebih ceria. Manakala fungsi warna sejuk, kita akan nampak lebih ketenangan dan kedamaian. Contoh warna panas seperti merah, jingga. Manakala warna sejuk seperti biru, hijau. Okey, Ustaz dah? Okey, cikgu teruskan lagi dengan elemen kita yang keenam, itu saiz. Saiz merujuk kepada ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman sesuatu objek. Okey, sama macam botol dekat hadapan Muhsin. Nampak ada dua botol, satu besar, satu kecil. Betul. Botol yang sama bentuk tapi saiz yang berbeza. Okey, dan yang terakhir sekali adalah ruang. Ruang ialah kawasan kosong dikelilingi oleh elemen garisan. Keluasan ruang menjadikan sesuatu reka bentuk lebih terselah dan menarik. Dan ruang nyata ialah ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran. Manakala ruang ilusi pula ialah objek ruang gambar yang terhasil apabila dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Okey, baik Muhsin. Ya, cikgu dah terangkan dah tujuh kan? Dah tujuh elemen yang cikgu dah terangkan. Okey, untuk seterusnya, apa kata cikgu bagi cikgu Sharifah pula? Kita bertukar cikgu ni. Bertukar cikgu boleh Muhsin, ha? Boleh, cikgu. Okey. Terima kasih Cikgu Ismail. Jom Muhsin. Kita buat sedikit aktiviti. Okey, sebab boleh. cikgu nak tahu sama ada semasa Muhsin membuat mendengar penerangan tadi, adakah Muhsin fokus? Dan murid-murid di rumah juga
perlu buat aktiviti yang sama seperti cikgu nak buat sekarang di studio. Boleh? Supaya masing-masing dapat bintang. Ya, sebab Mohsin tengah kumpul bintang. Betul, kan? saya dah ada 3 bintang. So sekarang ni Mohsin boleh ambil satu kertas Okey. atas meja tu. Okey, kertas kosong, cikgu. Ya, kertas kosong. Okey. Mohsin, Cikgu Ismail mungkin boleh bantu Mohsin bagi satu pensel. Saya beri pensel Kak Mohsin. Satu pensel. Cikgu letakkan. Okey. Okey, murid-murid di Terima kasih, rumah cikgu. juga boleh ambil pensel dengan kertas kosong untuk kita buat aktiviti. Okey, Mohsin boleh pilih satu rupa. Satu rupa dan buat lakaran pada kertas kosong tersebut. Okey, saya mula sekarang ya, cikgu? Ya, boleh mula sekarang. Okey. Okey, satu rupa. Kemudian Mohsin angkat rupa tersebut. Okey, saya nak lukis rupa apa ya? Tadi kan dah dengar rupa ada beberapa rupa kan? Betul? Okey. Pilih satu rupa. Okey. Okey, boleh angkat. Okey, bentuk apa rupa apa ni? 4 segi. Okey, daripada rupa ini Mohsin buat bentuk dia pula. Supaya dia ada isi padu. Okey, boleh. Okey. Ini daripada rupa. Ya, daripada Saya rupa sekarang buat bentuk supaya bila bentuk tu dia ada isi padunya. Okey, ada tinggi. Cuba. Faham? Saya buat sekarang ya, cikgu? Ya, buat sekarang. Okey. Daripada rupa nak jadi bentuk. Cuba menggunakan garisan sekarang ni kita menggunakan elemen garisan. Betul tak? Okey, betul cikgu. Apa yang saya buat semuanya garisan, cikgu. Ya. Okey, dapat tak bentuk Okey. dia? Sudah, cuba cikgu. angkat. Tapi sengit-sengit cikgu, tak apa, cikgu maafkan kan? Cantik. Okey, jadi cuba Mohsin beritahu apa yang Mohsin guna. Elemen apa yang Mohsin guna tu? Okey, elemen yang saya guna, cikgu. Okey, pertama apa? Pertama, elemen garisan, cikgu. Bukan, elemen rupa. Ya, elemen dan rupa. juga Kemudian bentuk. Okey, untuk dapatkan bentuk ini lebih menarik, apa yang kita nak masukkan dalam tu? Kalau nak elemen nampak apa lebih kita nak pakai? menarik, elemen warna, cikgu. Ya, bagus, pandai. Jadi kita nak bagi berapa bintang agak-agak Cikgu Ismail? Tadi saya dah ada tersilap. Dapat 2 rupa dengan bentuk. So, saya bagi lagi 2 bintang. Tapi kalau Mohsin dapat mewarnakan dia, baru cikgu akan tambah lagi 1 lagi bintang pada Mohsin. Okey, boleh. Kita warna, cikgu. Okey, warna ni kita boleh menggunakan pensel sahaja ataupun kita boleh juga menggunakan pensel warna. Okey. Jadi kalau Mohsin nak guna pensel warna pun boleh, nak guna pensel pun boleh. Cuba shading sikit bagi dia ada nampak nampak kesan warna itu supaya dia efek dia lebih menyelah dan lebih buat, cikgu, menarik. Ini kali terakhir saya buat, cikgu, masa zaman sekolah saya sekolah, cikgu. Bila buat ni rasa rindu pula, cikgu, nak datang sekolah. Oh, rindu. Okey. Macam ni ke, cikgu? Saya buat bahagian tepi dahulu. Okey, bagus. Maksudnya di situ sudah ada kesan yang diwarnakan, iaitu untuk melihat lebih menarik. Jadi sekarang ni bagus, Cikgu Ismail dah bagi 2 bintang. Boleh tambah 3 bintang tak? Boleh tak, cikgu? Bolehlah untuk Mohsin sebagai permulaan. Okey. Sebagai penunggangan, cikgu bagi lagi 1 bintang pada Mohsin. Okey. Ini yang lagi bersemangat, cikgu. Saya Okey. nak belajar. Untuk dapat lebih bintang, kita lihat soalan. Okey. Okey. Jawab soalan dulu. Kita ada soalan. Baiklah, kita jawab soalan sekarang. Okey. Mohsin boleh gunakan kertas untuk tulis jawapan. Okey. Soalan pertama tu, tuliskan elemen yang betul berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, gambar pertama tu menunjukkan elemen apa? Okey. Soalan pertama. Saya tulis, cikgu, ya, jawapan dia. Ya, jawapan dia. Tak boleh tiru tau. Saya nak tiru siapa, cikgu, dekat sini. Kawan-kawan semua kat rumah. Ya, tak ada talian hayat di sini. Okey. Murid-murid di rumah juga boleh mencuba jawapan tersebut. Okey. Okey, cuba angkat. Harap-harap betul lah jawapan saya. Dah harap murid-murid pun betul jugalah. Boleh je angkat dekat rumah tu. Okey. Ini adalah jawapan saya, cikgu. Yang pertama, tekstur. Yang kedua, ruang. Okey, yang kedua ruang. Betul tak?
Ya, pandai. Boleh tambah lagi bintang. Betul Muhsin. Cikgu Ya. tambah lagi 2 bintang pada Muhsin. Okey Muhsin? Okey, 2 2 bintang. bintang lagi sebab 2 jawapan Okey cikgu, kejap ya cikgu. Tadi saya dapat 3 bintang. 3 lagi. Cikgu, saya rasa saya banyak sangat dapat bintang. Apa kata kita berehat seketika sebab saya nak kira bintang saya. Okey, boleh, kembali boleh. selepas ini di slot menengah rendah Didik TV KPM. 1, 2, 10, 15. Didik TV KPM. Baiklah, anda masih lagi bersama saya Muhsin Nazli dalam slot menengah rendah bersama Cikgu Ismail dan Cikgu Sarifah. Baiklah Cikgu, seterusnya apakah pembelajaran kita yang menarik selepas ini Cikgu? Okey, kita akan teroka lagi untuk Teroka. bagi bintang kepada Mohsin. Okey, jadi untuk seterusnya, baiklah, cikgu nak tanya Mohsin dululah. Ya Cikgu. Mohsin pernah dengar tak perkataan prinsip? Prinsip Cikgu. Pernah? Pernah dengar? Okey, boleh tak Mohsin terangkan sedikit apa yang Mohsin tahu? Okey, boleh. Pada kefahaman saya Cikgu, prinsip ni merupakan macam satu pegangan Cikgu. Contohnya prinsip hidup saya. Pegangan hidup saya nak berjaya, saya nak jadi orang yang berguna kepada bangsa dan negara. Itu adalah prinsip saya. Itu kalau daripada segi kefahaman saya Cikgu. Tapi apa kaitannya prinsip dengan pembelajaran kita Cikgu? Okey. Bagus penerangan Mohsin tadi, iaitu tentang prinsip. Jadi Betul. prinsip yang Mohsin terangkan tadi, ia betul. Tapi prinsip yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkenaan dengan prinsip elemen, prinsip reka bentuk. Reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk. Okey, jadi kita nak tengok satu persatu. Okey. Ada 7 prinsip reka bentuk yang murid-murid perlu tahu dan Mohsin juga perlu fokus. Saya kena Okey. fokus Cikgu sebab saya nak kumpul bintang. Betul. Jadi cikgu Okey. nak terangkan prinsip reka bentuk ni adalah konsep ataupun aturan yang disusun untuk mendapat sesuatu reka bentuk yang menarik. Jadi menggunakan elemen-elemen tadi disusun menggunakan prinsip-prinsip tertentu untuk mendapat satu reka bentuk yang Menarik. menarik. Faham. Itu dia. Jadi seterusnya kita pergi kepada prinsip yang pertama. Okey. Prinsip yang pertama ialah prinsip keseimbangan. Sebab Seimbang, hidup mesti cikgu. seimbang. Betul. Semua perlu seimbang. Seimbang. Jadi di sini dalam merujuk kepada keseimbangan ni kita ada 2 jenis keseimbangan. Boleh tak Mohsin bantu cikgu? Boleh Cikgu? Dekat atas meja tu cikgu nak tunjuk objeknya terus. Okey. Ada 2 piring atas meja tu, ada 2 piring. Okey. Satu tu dia berbentuk simetri. Satu lagi berbentuk asimetri. Okey, jadi itu yang menunjuk kepada keseimbangan. Apa itu simetri? Simetri ni iaitu merujuk kepada dua. Satu bentuk tu bila dibelah dua di tengah-tengah dia seimbang. Maksudnya sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah seimbang, sama besar. Faham? Tapi kalau asimetri pula, bila kita letak di bahagian tengah satu garisan, sebelah kiri dan sebelah kanannya tidak normal, iaitu sama ada dia di sebelah kanannya besar ataupun di sebelah kirinya lebih kecil. Tapi kedua-duanya seimbang Cikgu. Dia seimbang, dia tetap juga seimbang, tetapi bentuk dia biasanya asimetri ini dia lebih cantik. Okey, bentuknya lebih cantik lah. Faham? Okey. Jadi kita pergi kepada prinsip seterusnya, iaitu pengulangan. Okey, pengulangan ni kita menggunakan penyusunan elemen yang sama secara berulang. Sama ada dari segi saiz ataupun dari segi bentuk. Dekat atas meja tu, Mohsin nampak tak?
Nampak cikgu yang macam ada seakan-akan matahari cikgu. Ya, betul. Itu kita gunakan prinsip pengulangan. Ataupun Mohsin pernah tak naik kereta lalu bahagian selekop jalan raya? Pernah cikgu? Pernah nampak tak tanding itu? Oh, tanding ni cikgu. Pernah. Biasanya dia memantulkan cahaya. Ya, supaya tapi kita dia dapat nampak lekuk jalan tu cikgu. Lekuk jalan tersebut. Itu prinsip pengulangan. Lepas ni bolehlah bawa kereta nak balik kampung kan cikgu. Kalau boleh lah nanti kan. Prinsip pengulangan. Cikgu Sarifah dah ajar. Okey. Seterusnya boleh? Cikgu. Okey, seterusnya ialah keringkasan. Keringkasan ni iaitu idea yang kompleks diringkaskan untuk letak bahagian utama sahaja. Okey, contoh kerusi ni kan, diletak pada bahagian utama saja yang difokuskan. Okey, itu keringkasan. Kemudian prinsip yang keempat ialah kontras. Kontras ni lebih, bila kita sebut kontras, biasanya kita sudah terfikir tentang warna, betul tak? Betul. Tapi kontras ni sebenarnya bukan sahaja warna tetapi juga pada saiz dan juga bentuk. Okey, jadi ada tadi botol, Cikgu Ismail sebut botol, ada botol kecil, ada botol besar. Dan warna ni biasanya ada macam Mohsin sebut tadi, ada warna panas dan juga ada warna sejuk. Jadi itu boleh menunjukkan kontras warna. Faham? Okey, seterusnya yang kelima. Okey, yang kelima kepelbagaian. Untuk memperlihatkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai idea yang berbeza dalam satu-satu reka bentuk supaya dia lebih menarik, digunakan pelbagai bentuk tadi, rupa tadi untuk contoh t-shirt. Pelbagai bentuk, ada 3 segi, ada rupa bulat, ada rupa 4 segi. Untuk mendapatkan bentuk baju yang menarik, corak yang menarik, corak yang lebih menarik. Okey, yang keenam. Okey, kesatuan. Kesatuan biasanya menggunakan elemen gabungan untuk membentuk imej, konsep atau idea yang lebih sempurna. Contoh ini logo apa kak? Itu logo Olimpik cikgu. Dia menggunakan rupa bulatan, betul tak? Okey. Seterusnya, yang ketujuh ialah harmoni. Ini sangat penting dalam kehidupan dari segi susunan susunan perabot dan juga pemilihan warna. Okey, sekarang ni cikgu dah habis ketujuh-tujuh prinsip ni. Kita nak buat satu aktiviti sebagai pengukuhan. Betul tak? Okey, boleh cikgu? Okey, boleh. Jadi di situ Mohsin, ada satu board. Okey. Ada satu board, cikgu pindahkan sedikit barang-barang ni. Saya tunjukkan murid-murid di rumah itu. Boleh. Murid-murid di rumah boleh terus boleh ikut apa yang kita nak buat di studio sekarang. Okey. Cikgu ada cikgu buka ya. Okey, cikgu ada stick ni. Okey, stick ni dan situasi dia ialah cikgu nak buat satu hiasan dinding. Okey, cikgu nak buat satu hiasan dinding. Jadi Mohsin akan menggunakan akan menggunakan stick aiskrim dan menggunakan prinsip serta dua prinsip dan dua elemen. Okey, boleh? Okey, boleh cikgu. Okey, jom. Tapi Mohsin tak boleh guna lebih daripada dua warna. Pandai. Okey. Jadi Mohsin dah boleh fikir dah apa nak buat? Dah boleh. Okey, Mohsin nak guna warna apa? Saya nak guna warna merah dan juga warna kuning. Okey, warna merah dan juga warna kuning. Okey, cikgu bantu lekatkan dan Mohsin terus letakkan. Okey, boleh? Boleh. Okey. Kita mulakan. Okey, cikgu Ismail agak-agak apa yang Mohsin buat ni, boleh agak tak dia nak menggunakan prinsip apa? Itulah Cikgu Sarifah. Terbayang ni apalah yang Mohsin nak buat ni. Itulah. Kan? Cikgu Senang tengok macam jari. Tapi itulah. Dipandang. Ada rahsia ni Mohsin Belum siap lagi cikgu. Belum siap lagi. Okey. Saya guna warna kuning dahulu. Okey, Mohsin nak guna warna kuning dan warna apa? Warna merah tadi cikgu. Okey. Seterusnya kita gunakan warna merah. Okey, ini warna kuning dan warna merah ni sebagai penegasan dia ada jenis warna apa ni? Warna panas cikgu. Warna panas. Okey. Betul cikgu, warna panas?
Betul tak warna panas Cikgu Ismail? Betul cikgu. Musin. Bila warna panas ni dia akan menimbulkan satu suasana yang lebih Ceria. Pandai Okey. Musin, lebih ceria. Markah lagi, bintang Markah lagi. Bintang tak boleh bagi. Bintang tak boleh bagi. Okey. 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 Mungkin. Okey. Cukup ataupun perlu lagi? Okey. Lagi cikgu. Okey, ada berapa Saya nak lagi agak-agak? habiskan. Tu 2, 3, 4, 5, 6 cikgu. Okey, 6. Okey. Okey. Okey, dah fikir nanti nak bagi penerangan ni. Mungkin murid-murid dekat rumah pun boleh buat cikgu sebab ini aktiviti sebab yang ini mudah. Yang mudah dan boleh dijadikan hiasan dinding kan? Betul. Ha. Nak tolong ibu ayah hias dinding rumah, bolehlah kita lakukan aktiviti ni. Sambil-sambil tu boleh luangkan masa dengan keluarga. Okey. Cukup tak? Okey, sudah cikgu. Okey, Mohsin boleh angkat Okey. apa tu? Hasil. Hasilnya. Kita tengok. Hasil tangan saya. Okey, hasilnya. Okey. Okey, hasil Ini dia cikgu. Okey. Cikgu Ismail mungkin boleh apa? Nilai boleh bagi Nilai. boleh Bagi markah. bagi bintang. Okey, apa elemen yang digunakan? Okey, elemen yang saya gunakan warna dan juga bentuk cikgu. Okey, warna. Prinsip yang digunakan di situ apa dia? Prinsip kalau nampak kalau macam cikgu cakap tadi bila kita letakkan garisan di tengah-tengah Ya. kita akan nampak keseimbangan. Okey, Sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Dan Okey. lagi satu pengulangan cikgu. Saya gunakan prinsip pengulangan. Sebab apa? Ini macam tiru je. Sebab kita nampak alamak macam tu cantik je kita ya, buat ya. lah kan. Okey, okey. Sebelum tu Musin, Ya, saya nak cikgu. tanya. Pengulangan dekat mana pengulangan pada hiasan yang Musin buat ni? Cikgu suka je. Tanya-tanya macam tu. Okey, pengulangan cikgu dekat batang aiskrim cikgu. Ya, dekat batang aiskrim betul bentuk Dekat batang bentuk aiskrim tu. batang Betul? aiskrim yang sama saiz. Okey, Okey, berapa cikgu. bintang nak bagi? Okey, dekat sini saya tengok cantik ya. So, Musin, cikgu bagi lebih sikit 3 bintang untuk hiasan ini. 3 bintang cikgu 3 bintang. Okey, Okey. banyak tu bintang tu cikgu. Banyak tu. Nanti Musin bilang tau, kirakan berapa bintang telah dapat untuk hari ini ya. Banyak tu cikgu. Baiklah cikgu, seterusnya. Seterusnya untuk pengukuhan kita jawab soalan. Okey, Soalan boleh. lagi Musin boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, kita jawab soalannya. Cikgu bacakan soalan. Okey. Okey. Jelaskan prinsip yang betul berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, gambar Okey. tu ada 2 tau. Gambar yang pertama ialah tadi yang Mohsin dah tengok jalan raya nak balik kampung kan, Betul. kalau dah boleh. Okey, yang kedua ialah gambar pensel. Okey. Okey, agak-agak apa jawapan dia? Okey, saya tulis cikgu Ya. Okey, murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab soalan ni. Betul. Dan boleh semak dalam jawapan dia boleh disemak melalui dalam buku teks lah. Okey, cikgu dah siap. Dah siap? Wah, cepatnya laju. Ini memang Jawapannya cikgu. Ya, Nombor jawapannya 1 ialah- adalah pengulangan. Okey. Nombor 2 adalah harmoni. harmoni. Betul tak? Murid-murid di rumah dapat tak jawapannya? Okey, cikgu harap murid-murid di rumah juga mendapat jawapan yang sama seperti Abang Mohsin buat. Okey. Sebelum Betul. Cikgu Ismail nak bagi bintang, Oh, ada lagi. Ada lagi. Cikgu Ismail nak tanya Okey. juga dengan Mohsin. Ya, Bila cikgu. Mohsin tunjuk pengulangan kan. Dekat gambar yang pertama tu, pengulangan dekat mana tu yang dikatakan prinsip pengulangan dia? Kalau gambar pertama tu dekat papan tanda tu cikgu. Dekat papan tanda tu yang Yang ada anak panah kan? tu cikgu. Warna kuning dan warna hitam tu. Betul. Okey. Kalau yang kedua, kalau harmoni. Harmoni dari segi ruang dan juga warna yang digunakan cikgu. Okey, kita lihat pun kita dah nampak Betul. ketenangan. Okey cikgu. Okey, terima kasih Mohsin. Saya bagi 2 lagi bintang Mohsin. Dua lagi bintang. Banyak sangat bintang. Saya tak boleh nak kira ni. Berkata kita berehat lagi sekali. Sebab apa? Sebab saya nak kira bintang saya. Kembali selepas ini dalam slot menengah rendah Didik TV KPM. Banyak ni cikgu.
TV KPM. Baiklah, bertemu kembali kita dalam slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Cikgu Ismail. Ya. Cikgu, tadi saya kira-kira, saya rasa markah saya macam tak cukup lagi cikgu. Cikgu ada tak aktiviti lagi supaya saya dapat cukup banyakkan markah saya cikgu? Nampak gaya Mohsin memang semangat Saya dalam memang aktiviti semangat, hari ini. cikgu. Okey, cikgu ada satu lagi aktiviti iaitu kita nak melakar dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip dan elemen reka bentuk yang telah Mohsin pelajari sebentar tadi. Okey, boleh Boleh cikgu. ya, murid-murid di rumah juga boleh mencuba. Sekarang ni cikgu akan tunjukkan langkah pertama bagaimana kita nak melakar menggunakan rupa geometri. Mohsin boleh ikut cikgu? Boleh cikgu. Okey, murid-murid di rumah juga boleh. Okey, langkah yang pertama, ingat kita mulakan dengan garisan binaan. Cikgu Sharifah pun boleh teruskan. Okey, ya. garisan Saya juga akan binaan. melakar bersama. Bila sebut garisan binaan, garisan ni mestilah tidak apa Mohsin? Tidak Garisan binaan. terang. Garisan ni Dia tidak kena terang. halus, cikgu. Halus, tidak Faham? terang. Dia seolah-olah kita jarak 1 meter kita tak dapat nak melihat garisan tersebut. Okey, langkah yang pertama cikgu nak Mohsin dan murid-murid di rumah, okey, lukiskan bentuk 4 segi sama. Okey, seperti langkah pertama ni. Lukiskan bentuk 4 segi sama. 2 4 segi ya. Satu atas dan satu bawah. Sebab kita nak melukis kita Yang bawah besar yang bawah cikgu. besar sikit. Kemudian kita bahagikan dia kepada 4 bahagian. Okey. Bahagi 4. Okey. Okey cikgu. Dapat Mohsin? Dapat. Ini anak cemerlang. Okey, yang kedua. Okey, ini murid cemerlang. Yang kedua kita lukiskan bentuk rupa segitiga. Segitiga terbalik ya. Segitiga terbalik dan juga bulatan. Segitiga terbalik pada kotak yang atas, bulatan pada kotak yang bawah cikgu. Ya. Okey. Okey. Cikgu okey cikgu? Boleh. Cikgu sudah pun melukis bulatan dan juga Okey. segitiga. Okey, seterusnya cikgu. terbalik. Dah siap seterusnya yang ketiga. Mohsin bentukkan, buat satu lengkungan antara segitiga sebelah atas dan cantumkan dengan bulatan sebelah bawah. Okey. Oh, cantumkan. Sikit lah, senang je kan? Okey, langkah yang keempat, Mohsin hitamkan. Okey, gelapkan menjadi garisan objek pasu bunga kita ni. Okey. Mohsin gelapkan garisan tersebut. Okey. Gelapkan. Okey. Okey, dah Okey, gelapkan. cikgu. Dah dapat kan? Okey, dapat. Dan seterusnya, Mohsin, pensel warna ada kan? Ada, cikgu. Gunakan satu warna sahaja. Satu warna sahaja. Satu warna sahaja untuk Mohsin warnakan pasu tersebut. Okey, ini color, ni pensel warna saya. Dan Cikgu Sharifah punya yang satu lagi. Okey. Kalau daripada tadi cikgu lihat Mohsin ni suka warna yang Warna yang terang panas. kan? Warna panas kan? Warna yang terang cikgu. Jadi cikgu nak teka lah agak-agak Mohsin lah. Mohsin nak guna warna apa ni? Warna apa cikgu? Mesti warna merah ni. Betul cikgu. Okey. Saya dah pegang dah warna Dah merah pegang dah. Okey. Warna cikgu? Okey, warnakan. Okey. Warna-warna. Mungkin murid-murid kat rumah ada yang suka warna sejuk. Kalau Ya. warna sejuk boleh guna warna biru, betul Ya, cikgu? betul. Warna Betul, hijau. Warna-warna, okey. Okey, cikgu tak guna color warna color pensel. Cikgu guna apa cikgu? Cikgu hanya menggunakan pensel sahaja, boleh? Boleh tak Cikgu Ismail? Boleh. Oh, cepatnya Mohsin warna. Okey cikgu. Oh, sebentar je, sekejap je. Dah siap cikgu? Dah nak siap dah. Okey. Okey. Cikgu nak tengok ke cikgu? Saya cakap betul-betul cikgu. Betul Mohsin. Daripada tadi cikgu lihat Mohsin buat sangat pantas. Daripada segmen kita yang pertama tadi sampai segmen kita yang terakhir ni. Okey. Cuba Mohsin tunjuk hasil dia. Sudah cikgu. Inilah hasil lukisan saya cikgu. Wow. Okey. Menarik. Bagi cikgu okey sebab ini adalah lakaran yang pertama Mohsin buat kan. Okey. Daripada lakaran ni, cikgu nak Mohsin jelaskan dua prinsip dan dua elemen yang Mohsin terapkan dalam lukisan pasu ini tersebut, lakaran faham? ini. Baik, prinsip yang saya gunakan cikgu adalah pertama sekali prinsip keseimbangan. Macam yang Cikgu Sharifah ingat bagi tahu tadi, bila kita letak garisan dekat tengah, bentuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan bentuk yang sama. Jadi kat situ prinsip keseimbangan.
Ya, betul. Prinsip keseimbangan ada dua tadi kan? Aha. Satu, Simetri dan asimetri. Dan yang ni adalah simetri. pandai. Ya, betul-betul. Dan juga saya punya prinsip ringkasan. Sebab bentuk je ringkas sahaja. Okey. Kemudian elemen yang saya gunakan adalah warna merah dan juga rupa. Ya, betul Muhsin. Terima kasih banyak Muhsin. Jawapan yang tepat. 4 jawapan cikgu bagi 4 bintang untuk Muhsin pada hari ini. Berbintang-bintang. Berbintang-bintang Muhsin hari ini. Okey. Sebelum terlupa, murid-murid di rumah, kita boleh dapatkan latihan pengukuhan ini di sumberku di mana? Sumberku di mana, Cikgu Ismail? Di mana? Di mana tu betul? Di Portal D5. Portal D5. KPM. Okey, murid-murid boleh layari di Portal D5 KPM My Sumber untuk dapatkan semua maklumat berkenaan latihan dan juga aktiviti yang telah dilakukan pada hari ini. Okey, baiklah. Mungkin murid-murid boleh juga turut serta melakukan aktiviti. Baiklah Cikgu Ismail, saya nak tanya Cikgu rumusan Cikgu untuk hari ini. Mungkin Cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid kita di rumah. Sedar tak sedar kita dah di hujung segmen betul Cikgu. Okey, rumusan kita pada hari ini di mana kita telah belajar tentang mentakrifkan definisi reka bentuk, di mana Muhsin sendiri telah menjawab soalan tadi kan, reka bentuk dan teknologi takrif dia. Kemudian kita dah dapat menjelaskan elemen dan juga prinsip. Kemudian Muhsin juga dapat, dan murid juga dekat rumah dapat mengaplikasikan prinsip dan elemen dengan melukis satu bentuk produk tadi kan. Kita dapat melakar pasu bunga tadi. Itu tentang pada hari ini apa yang telah kita pelajari. Faham. Terima kasih Cikgu Ismail dan Cikgu Sarifah kerana sudi bersama saya dalam slot menengah rendah selama 1 jam. Banyak sangat orang kata apa pengetahuan yang saya dapat. Baiklah, itu sahaja saya Muhsin Nazli untuk slot menengah rendah hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dan sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Okay, Cikgu. Didik TV KPM